Okey, dah 10.36. So, tanpa buang masa, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Jadi pada hari Ahad lepas, boleh dengar suara cikgu tak? Dan boleh lihat slide tak? Boleh. Okey. Sekejap. Pelan. Okey, jadi hari Ahad baru ni, cikgu bagi dua video kan? Penambahan dan penolakan vektor. Okey, ada apa nak tanya tak pasal subtopik ni? Cikgu assume semua dah tengok lah. Video tu cikgu dah pilih, cikgu dah tengok, dia jelas, penerangan dia jelas. Cuma kalau ada siapa-siapa yang masih memerlukan penerangan semula ke, bagi tahu sekarang lah. Tak ada? Okey. Jadi dalam penambahan dan penolakan vektor ni, dia akan menghasilkan vektor paduan nama dia. Okey. Vektor paduan ialah, cikgu flashback lah sikit Okey, vektor paduan dia ialah vektor tunggal. Okey, vektor tunggal yang terhasil daripada penambahan atau penolakan beberapa vektor. Okey, katakanlah kita ada jalan Sungai Limau dengan jalan SBBC 7. Kalau kita tambah dua vektor ni, kita akan dapat vektor paduan yang kedudukannya macam ni. Okey, vektor paduan ni dia macam shortcut. Sini kita titik mula kita kat sini. Okey, katalah kita mula kat sini kan, kita nak pergi jalan Sungai Limau, tengok anak panah ni, kita bergerak macam ni. Lepas tu kita naik atas, kita sampailah kat tempat yang kita nak tuju. Contohlah ni ialah titik terminal dipanggil, titik akhir. So, vektor paduan ialah shortcut daripada titik mula terus ke titik terminal itu. Satu vektor je. Tu nama vektor paduan. Okey. Lepas tu tambah kalau kita ada dua jenis vektor, sama ada vektor selari atau vektor tak selari. Kalau vektor selari dia mudah sahaja, kalau tambah maksudnya kita tambah dua vektor yang selari tu, maka dapatlah satu vektor paduan yang panjang lah kan. Sama juga dengan tolak. Kalau tolak dua vektor yang selari dapatlah vektor yang arah sama macam arah vektor sebelum ni, cuma dia makin pendek lah sebab dia tolak. Okey. Jadi soalan SPM dia banyak tanya mengenai vektor tak selari. Jadi nak buat macam mana? Nak tambah macam mana nak tambah dengan tolak kalau vektor tu tak selari? Jadi dia ada beberapa hukum kat sini. Kamu boleh guna hukum segitiga, hukum segi empat selari atau hukum poligon. Okey. Hukum segitiga ni kalau kita ada dua vektor tak selari. Okey. Jadi contohlah kita ada vektor A, AB ni, vektor AB dengan vektor BC. So kita susun vektor-vektor tu dalam bentuk segitiga. Okey, maksudnya dia ada sambungan. Okey, kalau katakanlah A ni titik mula, A pergi ke B. Kemudian dari B dia sambung ke C. Kita susun vektor kita tu jadi searah macam ni. So kita tahulah vektor paduan ialah shortcut lah A terus pergi C. Dengan menambah. Okey. Yang ni pun sama. Katakanlah vektor kita tak searah macam ni. Yang ni kebetulan vektor kita searah lah. A naik atas, B ke kanan. Dia flow dia ikut betul je. Okay, katakanlah dia terbalik contohnya kot ni. Dia terbalik. Anak panah dia. Tengok ni lah bawah ni. Okay, anak panah dia contohlah. Kita tengok. Macam A ni dia ke sini. Yang B ni ke sini. Dia berlawanan arah. So kita boleh adjust benda tu. Okay. Kita boleh adjust benda tu dengan anak panah tu kita terbalikkan. Okay. Kita terbalikkan anak panah. Okay, maksudnya A tolak B. Okay, A tolak B sebab dia ni, sini titik mula. So B ni dia dah jadi berlawanan arah. Kalau B, vektor B dia ke kanan, dia B yang positif. Maka kalau kita nak berlawanan arah, kita nak pergi ke kiri, dia akan jadi negatif B. So sambung dengan A. So dia akan jadi negatif B tambah A. Atau sama
A tolak B pun sama maksud dia. Okey. Tu maksudnya kalau jadi kat sini cikgu nak tunjuklah kalau lah soalan bagi vektor tu tak searah, kita boleh ejah kita nak arah mana. Tapi dengan syarat vektor tu letak negatif kalau kita berlawanan arah. Okay. Alright. Segi empat selari, tadi kita guna satu hukum segitiga, kita juga boleh guna hukum segi empat selari. Untuk dua vektor yang tak selari, untuk dua vektor yang tak selari. Okey, macam kita ada vektor AB dengan AD. AB ke atas, AD ke kanan. Jadi, bentuk ni kita boleh susun jadi segi empat selari. Yang mana AB ni, kita sambunglah kat sini. So, vektor A tu, A kecil tu dia akan sama nilai dengan DC. Maksudnya sini pun akan jadi A. AD dia akan sama dengan BC kat atas. B. Okay. So, kita nak vektor, kita nak tambah vektor AB tu. Jadi, kita start dengan sini, dia akan jadi searah dah ni kan. Sini. Okey, sini kita akan ambil A. Kemudian sambung. Sini searah kita akan ambil B. So, A tambah B. Dia akan jadi kedudukan vektor paduan dia shortcut A terus ke C. Okey. Ataupun hukum poligon. Hukum poligon ni dia untuk beberapa vektor selari. Macam segitiga ni untuk dua vektor selari. Segi empat selari pun untuk dua vektor selari. Tapi hukum poligon untuk beberapa vektor yang tak selari. Yang tak selari. Okey. Yang ni cikgu sebut apa tadi? Selari ke tak selari? Tak selari tahu. Hukum segitiga ni untuk dua vektor tak selari. Yang ni pun segi empat selari pun untuk dua vektor yang tak selari. Okey, tengok hukum poligon ni. Kita ada beberapa vektor yang tak selari ni. Kita ada lebih. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5. Okey. Jadi, kalau kita campur AB tambah BC tambah CD tambah DE ni, kita tengok laluan dia. Okey, A ke B maksudnya dia macam ni. B ke C ke D ke E. Okay, jadi kita perhatikan bahawa titik mula dia dekat A. Mula dia dekat A. Akhir dia dekat E. Okay. So kita, vektor paduan adalah shortcut cikgu kata. Satu vektor shortcut. Maksudnya dia akan mula ke akhir, dia akan jadi lain macam ni. Inilah vektor paduan kita. Vektor paduan kita. Yang mana vektor tu macam mana nak cari nilai vektor ni? Cara dia tambah ni. A tambah B tambah C tambah D. Okey. Ataupun kalau tak ada gambar rajah, dalam video dia ada nyatakan kita tambah dua vektor ni dia ada cara dia. Contoh tengok AB tambah BC ni. Katakanlah kita tak mau tengok gambar rajah. Kita tengok ni B ni sama ni. Susun B ni bagi sama macam ni. So AB tambah BC jawapan dia kita akan dapat A dengan C. Sini akan dapat A dengan C. Vektor paduan. Vektor paduan. Vektor shortcut dia akan dapat A dengan C. Okay. AC tambah dengan CD pula. So C ni sama. Maka vektor paduan AD. Okay, sekarang ni kita dapat AD. Vektor paduan. Sambung pula tambah dengan DE. Ni pun DD sama. So vektor paduan akhir ialah akan dapat AE. Tengok dia ada dua metod. Sama ada boleh tengok gambar rajah ataupun tengok saja dia persamaan dia. Okey. Okey, ada pun nak tanya tak ni? Semua faham ? Hello. Okey. Yang lain okey dah. Ada orang tak ni? Okey, cikgu. Okey Adri okey? Alhamdulillah okey yo. Ya, kata buat ni. Betul. Lepas tu dah keluar result dah? Saya buat yang test air liur kan. Oh, okey. Kalau sihat tak apalah. Okey, jadi sebenarnya hari ni cikgu nak discuss latihan intensif 8.2. Okey, jadi tengok soalan nombor 1. Sampai kita discuss ni kita lebih faham lah. Cerita penambahan dan penolakan vektor ni. Okey, kita tengok AC.
Soalan nombor 1 dulu. Ungkapkan vektor-vektor berikut dalam sebutan X dan Y. So dia tanya AC. AC macam ni. Okay, kita tengok laluan AC dia. Okay. So macam mana nak dapatkan vektor AC? AC ni vektor tunggal kan? So dia sebenarnya ialah vektor paduan. Jadi nak dapat AC, AC tu jalan shortcut. Jadi kita nak dapatkan vektor, nak ungkapkan vektor paduan ni dalam bentuk X dengan Y. Maksudnya kita nak ambil jalan jauh. Jadi cikgu, dia ada dua jalan. Sama ada kita, ni A ni titik mula. C ni titik akhir, terminal. So, kamu boleh lalu sama ada A ke B atau B ke C. Sampai. Ataupun A ke D ataupun D ke C. Mana-mana tak apa. So, cikgu tunjuk satu cara je lah. Okey, tunjuk satu cara. Okay, cikgu nak ikut laluan ni. Okey, jadi A ke B, vektor dia Y. Tambah dengan sambung B ke C. B ke C dia selari dengan AD ni kan. B ke C selari dengan AD iaitu vektor X. Maksudnya sini X lah. So, tambahlah dua-dua tu dapatlah X, vektor X, X tambah Y. Ataupun Y tambah X. Tak kisahlah lah. Tapi vektor tu kena ada lah. Curly line bawah tu kena ada menunjukkan dia ialah vektor. Okey. Kalau B. QR. Okey, QR ke sini. Yang mana kita tahu Q lah titik mula, R lah titik akhir. Okey. So, kena start daripada titik mula. Kita kena start untuk kita tahu bahawa QR ni vektor paduan sebab dia vektor tunggal. Dia shortcut kan, Q nak pergi R. Jadi bila nak sebutan X dan Y tu maksudnya dia nak lalu jalan yang jauh sikit untuk sampai ke akhir ni. Jadi kita starting point kita memang kita kena ambil mulanya sama macam Q tu. Jangan pergi ambil hak akhir ni jadi mula kita. Salah. Jadi mula cikgu kat sini, cikgu akan lalu macam ni lah. Ni, yang ni. Okay. So tengok vektor. Vektor Y dia naik ke atas tapi cikgu nak lalu arah yang bertentangan. So cikgu kena negatifkan Y ni. Dia negatif tu, ingat dalam vektor negatif maksudnya arah yang bertentangan tu je untuk menunjukkan arah yang bertentangan. So untuk yang PR, arah cikgu sama macam yang soalan tunjuk. So cikgu akan ambil X lah. Jadi QR dia ialah negatif Y tambah X. Okey. Untuk C, PR. Mana PR? Okey. PR sini. Okey, sini mula, sini akhir. Jadi ada dua jalan. Sama ada kita pergi ke PT, kemudian TR, ataupun kita lalu PQ, pergi kepada QR. Okay, pilih masalah satu lah. Sebab jawapan akhir akan jadi sama juga. Jadi cikgu nak pilih laluan yang ni. Okay, cikgu nak pilih laluan yang ni. Jadi tengok ni akhir. Okay. P ke T, cikgu ada dah 2X. Okay, cikgu ada dah 2X. Tapi T ke R ni cikgu tak ada lagi. So cikgu kena cari TR. Jadi kita kena buat cara kerja sikit kat sini. Okey. Kita tengok dulu. TR. TR sama panjang dengan RQ. TR sama panjang dengan RQ. Jadi kita kena cari dulu panjang TQ ni. Okay, cikgu padam dulu ni. Kod dia mengganggu. Okay, jadi kita kena cari dulu apakah vektor TQ. Okay, jadi cikgu akan dapatkan, cikgu nak vektor TQ macam tu. Maksudnya mula cikgu di T, akhir cikgu dekat Q. Jadi nak dapatkan vektor ni, kita kena tengok laluan yang jauh. Maksudnya mula dekat T, cikgu akan pergi kat P dulu. T pergi P, kemudian P pergi Q. Okey, so tengok vektor. T dengan P, cikgu berlawanan arah ni sebab dia arah vektor ni ialah P kepada T kan. Tapi cikgu berlawanan arah, so dia negatif 2X. Okey. Kemudian P ke Q, cikgu arah yang sama, so guna Y. So inilah vektor TQ. Okay, kita dah dapatkan vektor TQ. Tapi kita nak tadi TR sahaja kan. Dia separuh. Separuh maksudnya TR tu 1/2 lah daripada vektor ni. 1/2 daripada vektor ni. Okay, 1/2.
Alright, jom kita buat cara kerja dia. So tadi kita nak PR tadi. PR. Sekejap Okay, sambung. Kat mana tadi? P ke R. Okay, so P ke R. Jadi mula di P, akhir di R. Jadi vektor yang terlibat ialah P kepada T dan T kepada R. Okay. So selalunya kita akan buat working, kita tulis macam ni. Untuk vektor PR, laluan kita apa? PT tambah TR. Okay. Tunjuk laluan dulu, working dia. Kemudian PT. Okay, PT vektor kita 2X. Kita berlawanan arah dot kan? So tak ada negatif lah, dia positif. So 2X. 2X tambah TR. Okay, TR tadi kita kata dia adalah setengah kepada negatif 2X tambah Y. Kita buat lah yang tu. 1/2 negatif 2X tambah Y. Okay. So kita selesaikan sahaja benda ni. Okay, 2X kembang Yang ni akan dapat berapa ni? Negatif X tambah 1/2 Y. Okay, 2X tolak X ialah X. Tambah 1/2 Y. Inilah vektor PR. Okay, ada soalan nak tanya setakat ni? Ada tak? Faham tak? Ada nak tanya kat mana-mana tak? Okay? Okay tak? Okey cikgu, faham. Cikgu. Okey cikgu. Okey, kalau okey kita teruskan dengan nombor 2. Bagi setiap gambar ajar berikut, ungkapkan vektor PQ dalam sebutan X dan Y. Okey, ungkapkan vektor PQ. Mana PQ? Okey, PQ ni ialah satu, ni vektor paduan lah sebab dia satu vektor tunggal. So, macam mana kita nak susun? Kita ada dua vektor yang tak selari ni, X dengan Y. Okey, kita kena susun X ke Y ni mula dari P sampai ke Q. Mula dari P sampai ke Q. Sebab PQ, P ni mula dia, yang ni akhir. Okay. Jadi cikgu rasa mula-mula cikgu akan ambil vektor X. Tengok vektor X kedudukan dia macam tu. So cikgu ambil satu vektor X di sini. Okay, so sini X. Lagi, ambil lagi kan. Kita ambil satu, sambung lagi satu X kat sini. Okay, kemudian ada satu lagi X kita sambung kat sini. Okay. Kemudian cikgu pun akan ambil Y untuk sambungkan dia pergi sana. Nampak tak? Dia macam main puzzle gitu. Asalkan mula di titik P, akhir di titik Q. Okay, dah jadi berapa ni? Perjalanan kita menggunakan 3X tambah 1Y. Jadi vektor PQ ialah 3X tambah Y. Okay. Okey, B kamu dapat jawapan berapa? 2B. Buat tak ni latihan? 2X tambah Y. Okey, kamu dapat 2X tambah Y ya. 2X tambah Y. Okey, mari kita tengok. Okey, PQ dia duduk macam ni. So maksudnya P mula, Q akhir. P mula, Q akhir. Okey. So cikgu akan ambil X dulu. X ni dia dua garisan yang ni dia magnitude dia 2 unit, 2 kotak. Straight. Okey.
Tapi kita nak mula di P. Kita nak pergi ke Q, maksudnya kita kena berlawanan arah dengan vektor X yang asal. Jadi untuk X yang pertama ni kat sini, nilai dia akan jadi negatif lah sebab berlawanan arah. Yang pertama. Kemudian cikgu ambil satu lagi, sambung lagi. Yang kedua. Okey. Lepas tu, cukup lagi ni. Satu kali lagi. Tak cukup lagi ni tau. Ke sebab kalau kita nak sambung YY dia guna 3 kotak. Betul lah. Okay, tambah satu lagi kat sini. Y. Okay. Arah sama kan? Arah sama ke kanan. Okay, jadi berapa semua sekali nilai yang terlibat kat sini? Okay, yang ni akan jadi negatif 2X. Okay, yang ni akan jadi 1Y. Maka PQ vektor paduan dia ialah negatif 2X tambah Y. Dia kena negatif lah sebab dia berlawanan arah. Okay. Kita tengok C pula. C dia kata PQ. Okay. X dia macam tu, Y dia macam ni. So macam mana? Kita nak start dengan P. Okay, adakah X kita akan kat sini? Rasanya, sekejap okay. Cikgu akan, X dah ada satu kat sini. Dia dah start sini. So cikgu akan sambung satu lagi X. Cikgu akan sambung satu lagi X. Okay. Kemudian cikgu sambung kat sini. Pergi ke Q. Dia berlawanan arah kan? Vektor Y dia ke atas. Tapi cikgu nak ke bawah ke Q. So dia akan jadi negatif Y. So tambahlah. Vektor paduan PQ tu tambah. Dapatlah 2X tolak Y. Okey, ataupun negatif Y tambah 2X. Mana-mana saja tak pun. Asalkan simbol tu tak berubah. Okey. Boleh? Boleh. Alright. Kalau kamu kau tak faham, habat tau. Sebab vektor ni dia mula-mula nak faham tu je. Dia mungkin suka sebab kamu macam tak nampak apa benda vektor ni semua tu kan. Tapi dia sebenarnya kalau lama dapat dia senang saja. Dia salah satu tajuk yang kita boleh score. Nak banding dengan tajuk lain lagi. Okay. Tajuk form 5 banyak lagi hak susah-susah. So hak senang-senang ni kena master, kena bagi pandai. Okay, tengok nombor 3. Dalam belajar di sebelah, AB ialah A dan AC lah 4B. Diberi Q ialah satu titik pada AC dengan keadaan AQ, QC 13. Okey. Katakanlah Q kat sini. Nisbah dia AQ 1, QC ialah 3. Ungkapkan BQ dalam sebutan A dan B. Okey, dia nak BQ. BQ maksudnya B titik mula, Q akhir. Dia nak vektor ni. Saya ingat. Okay. Dia nak macam ni. Okay. Okay, lepas tu BQ, titik mula di B. Titik mula di B. So nampak dah sini. Kita akan start di B juga. Kita akan ambil laluan ni. BA. Tapi berlawanan arah kan? Negatif siap-siap aku lupa. Maksudnya BA kita lah negatif A. Kemudian AQ. AQ ni dia ni arah yang sama, tak apalah. Tapi kita tak ada nilai AQ lagi. Kita hanya ada nilai AC. Yang mana AC ialah 4B. Tapi kita tahu nisbah AQ dengan QC ialah 1 dengan 3. Maksudnya, 1 dengan 3 ni bila kita tambah 4. Maksudnya A hingga C dia bahagi kepada 4 bahagian. Yang mana AQ mewakili 1 bahagian dari 4 bahagian itu, iaitu 1/4. Okay. Maksudnya AQ ni dia ialah 1/4 daripada apa? Daripada panjang AC ni lah. AC ni iaitu 4B. Okay. 1/4 dari 4B. Okay. Jadi vektor working dia nak BQ. Tulis BQ. Okay. Lepas tu tulis dulu laluan mana yang kita ambil. Ni penting . Tak ada tulisan ni dalam pemakahan SPM tahun lepas.
Tak ada markah. Dia akan hilang markah yang pertama dan dia efek markah-markah di bawah. Sebab konsep vektor yang paling penting sekali iaitu laluan-laluan tu, tambah tolak tu, kamu tak tulis. Jadi kena biasakan cara tulis macam ni waktu buat vektor, iaitu soalan nak BQ, tulis BQ, lepas tu tulis laluan mana yang kamu lalu. Macam cikgu buat BA dengan AQ, so kena buat ni. BA tambah AQ. Boh dulu ni ingat tu. Lepas tu baru tulis BA tu apa vektor dia? BA tu ialah negatif A tambah AQ tadi berapa? 1/4 4B. Okey. Lepas tu barulah kita tulis. Selesaikanlah iaitu negatif A. 4 ni potong lah. Tinggallah tambah B. Okey. Boleh ni? Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okay. Loh, cikgu pergi contoh kat textbook ni. Patutlah ruangan. Cikgu nak buat kat sini sebenarnya. Ustaz. Okey. Okey. Nombor 4. Okey, nak nombor 4 pula. Diberi P ialah 2A tambah 3B, Q ialah 4A tolak B dan R ialah HA tambah H tambah KB. Tak apalah ni, yang HH ni tak payah tengok dulu, kita tengok yang depan ni, dia punya perkara rumus. Maksudnya kita ada P, kita ada Q, kita ada R, maklumat yang dibagi. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Okey. Cari nilai H dan nilai K jika R ialah 3P sama dengan 4Q. Okey, nampak tak? Kita ada dua nilai R sekarang ni. Satu R yang ni, satu R yang ni, satu lagi R yang ni. So maksudnya dua-dua nilai ni sama. Okey, sama. Jadi bila sama, kita boleh samakan lah. Iaitu kita tulis macam ni. Okey. R yang pertama tadi, kita ambil daripada HA tu. HA tambah H tambah K P sama dengan 3P tolak 4Q. Okey. Kenapa kita samakan? Sebab dua-dua ialah R. Dua-dua ialah R. Soalan bagi tahu dah ni R yang pertama yang dinyatakan pada permulaan ayat. Inilah R yang dinyatakan pada akhir ayat. So nak buat apa sekarang ni? Kita tengok maklumat dia bagi. Dia bagi P ialah 2A tambah 3B. Q ialah 4A tolak B. Ganti masuk PQ dalam yang dekat belakang ni. So dia akan jadi HA tambah H tambah K B sama dengan 3. P kita ialah 2A tambah 3B. Okay, lepas tu tolak 4Q kita. Q kita ialah 4A tolak B. Kalau cikgu salah tulis, berhabaklah. 4A tolak B. Okay. Lepas tu kita, ni nampak tak ni? Sini ada A, sini pun ada A. Kita selesaikan dah dulu. Okay, kembang dulu jadi 6A tambah 9B. Kembang-kembang ni kalau vektor sama lah macam pengembangan dan tu macam sama je. Ni negatif 16A tambah 4B. Okay. So A dengan A boleh tambah. Iaitu berapa? 6A tolak 16A ialah negatif 10A. Tambah 9 tambah 4, 13B. Okay. Cikgu ambil kat sini. Yang ni salin pergi bawah ni. Sebab apa? Sebab kita nak compare. Okay. Bila ada dua benda ni, kiri kanan ni, kita nampak sini A, vektor B. Kanan pada vektor A, vektor B. So, kita boleh compare. Cara dia ialah tengok apa pemalar depan vektor A. Pemalar depan vektor A pada belah kiri dan pemalar depan vektor A untuk belah kanan nilainya ialah sama. Sebab dua-dua R. Dua-dua ialah vektor R. Dua-dua ialah vektor yang sama. So, kat sini kita tahu daripada A ni. Okay, nampak tak? Cikgu nak tukar colour ni. Kamu nampak sikit. Okay. Depan A ni belah kiri H. Belah kanan depan vektor A negatif 10. So maksudnya H sama dengan negatif 10. Dah dapat dah nilai H. Okay. B pula, vektor B. Belah kiri ada. Okay, belah kiri kita ada
belah kiri ialah H tambah K. Manakala belah kanan kita ada 13. Positif 13. Kalau dia ada negatif 13, kena ambil negatif tu. Okay. So yang ni kita akan samakan. H tambah K dia akan sama dengan 13. Nak cari K, H dah ada negatif 10 tadi. Buh negatif 10 tambah K sama dengan 13. So K ialah 23. Okay tak? Ada tak nak tanya? Tak ada. Okay, tengok nombor 5. Okay, cikgu dah zoom dekat sikit. So, rajah di sebelah menunjukkan lakaran sebatang sungai. Lebar sungai itu ialah 40. Ni ya, 40 nampak. Ha? Hal laju arus mengalir ke hilir ialah 1.8 meter per saat. Okay, dia ada arus air ke kanan. Hamid, dia nak mendayung perahunya dari P ke seberang sungai di R. Okay, P nak pergi R. Nampak senang. Tapi ingat, ni ialah arus sungai. Arus sungai yang ada hal laju dia. So, bila si Hamid ni bawa bot dia, dia takkan sampai tepat-tepat dekat R. Sebab hal laju air tu dia akan tolak bot tu kan. So, Hamid ni daripada nak pergi ke R, dia dah jadi dia pergi ke Q. Sebab sungai kan ada dia punya arus. Okay. Dia berhenti di Q dan masa dia ambil 12 saat. Daripada P nak pergi ke Q, masa dia ambil 12 saat. Hitung laju Hamid mendayung perahunya. Okey, hitung laju Hamid mendayung perahunya. Jadi untuk soalan 5, okey. Kita kena cari dulu hal laju perahu dia. Hal laju perahu nah, sebab hal laju Hamid ialah hal laju yang ni P ke R yang dia nak pergi. Tapi cerita dia sekarang perahu tu pergi dekat Q. So kita kena cari dulu hal laju perahu. Okey. Hal laju perahu, formula laju ialah jarak bahagi masa. Okey, jarak bahagi masa. Masa kita ada dah 12 saat tadi kan, P ke Q. Tapi kita belum ada jarak. Tapi kita ada nilai, kita boleh buat satu segitiga kat sini. Sini 40, sini 70. So, kita boleh tahu jarak PQ menggunakan teorem Pythagoras. So, jarak PQ ialah 70 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 square root kan. Okey, kita akan dapat 80.62 meter. Okey, jadi hal laju perahu dia jarak ialah 80.62 bahagi dengan masa 12 saat. Okay, so sini dia akan dapat 6.718 meter per saat. Ini ialah hal laju perahu. Okay. Sekarang dia nak tahu laju Hamid mendayung perahunya. Jadi Hamid tu dia dayung perahu di sini. Keadaan dia mendayung perahu dia nak pergi ke ni. So cerita dia kita kena cari hal laju PR ni. Okay. Kena cari hal laju PR. Okay, ni saya hal laju PR. Kita ada hal laju PQ, kita kira dah tadi. 6.718. Saya keluarkan lah segitiga tu. Macam ni, macam ni, macam ni. Sini R, sini P, sini Q. PQ hal laju perahu, sini 6.718. RQ, RQ berapa? RQ, hal laju RQ. Sebab bila dia tanya laju, maka semua nilai pada segitiga kita mesti unit yang sama. Okay. Macam tadi, kita nak cari jarak PQ, maka PR pun kena guna unit jarak 40 meter. RQ pun kena guna unit jarak iaitu 70 meter. Barulah PQ kita dapat jarak. Unit kena sama. Jadi bila nak tahu laju Hamid mendayung perahu, maka segitiga ni semua segitiga. Hitung laju Hamid mendayung perahu maksudnya dia nak tahu PR kan. So kita nak buat teorem Pythagoras lagi. PQ kita ada dah 6.718. Unit dia pun memang dah dalam laju. Now RQ pun kita kena tahu berapa nilai dia dalam unit laju. So dalam gambar rajah ni ada lagi tak nilai RQ? Ada tak? 70 meter juga. Tak, 70 meter ialah jarak kita nak laju yang ada unit meter per saat. Macam PQ ni meter per saat.
Okay, sebab kita kira dah tadi kan laju perahu tu. Sekarang kita nak cari bukan panjang, laju RQ. Ada tak kita punya nilai kat ni? Siapa nampak? 1.8. Yes, betul 1.8. Sebab tengok ni 1.8 ialah hal laju melintang. Hal laju arus tu melintang. So kita akan ambil hal laju arus tu lah. 1.8 meter per second. Jadi bila dah unit dalam segitiga tu semuanya meter per second, barulah kita boleh buat teorem Pythagoras mencari laju PR. Okay. So laju Hamid mendayung perahu lah sebab dia nak laju Hamid mendayung perahu. So tulislah sikit. Laju Hamid mendayung perahu. Sebab kita ni menjawab kertas 2, kita kena bagi pemeriksa kita faham apa cara kerja yang kita buat. Okay, so tolak ke tambah tu? Tolak. Tolak. 6.718 kuasa 2 tolak 1.8 kuasa 2 square root. So dapatlah dia 6.47 meter per second. Itulah jawapan untuk laju Hamid. Okay. Boleh tak? Ada nak tanya tak? Dia bila kita jawab vektor ni kita kena tengok unit. Kita kena tengok unit apa yang dia nak. Kalau unit laju macam kes yang ni, maka nak buat teorem semua laju. Kalau nak tahu jarak, semua unit yang pada segitiga tu pun kena guna yang jarak punya. Okay. Ada nak tanya? Tak ada nak tanya, cikgu proceed . Okay, tengok nombor 6 pula. Soalan yang terakhir. Okay, yang ni pun soalan favourite juga. Selain daripada problem solving yang situation ni, situasi harian, soalan favorite vektor juga lah macam ni. Dia bagi satu bentuk. Okay, segitiga OAB. Kemudian diberi OA ialah A. OA ialah A. Kamu kena pandai yang label. OA maksudnya O titik mula, A titik akhir. So buat anak panah siap-siap tunjuk ini ialah A. Okay. OB, B. Okay. OB, B. Okay. 5BX sama dengan 3BA. Okay. Yang ni kita kena asingkan dulu persamaan ni bagi nampak apa nisbah dia sebenarnya. So untuk kes yang macam ni, kalau dia bagi persamaan, okay, asingkan nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. So 5 ni cikgu nak stay. So cikgu akan ambil 3 ke kanan tu letak kat bawah. Okay. Kemudian yang belah kanan ni kita ada BA. BA kena tulis dulu BA kena tulis dulu. Barulah yang belah kiri pindah jadi BX. Macam darab silang kan? Nampak tak? Kalau kita darab silang balik ni, 3 darab BA sama dengan 5 darab BX. Dapat balik benda ni. Tu cara kita nak check lah betul tak kita asingkan nombor dan huruf tu. So kalau macam ni maksudnya BA tu dia ialah 5 lah. Dia punya nisbah. 5 bahagian. BX nilai dia 3. Okay, mari kita tengok. Kena tengok juga ni BA mana? BA 5 tu maksudnya sini BA ni dibahagi kepada 5 bahagian. BX 3. BX ni dia ialah 3 bahagian. So SA berapa SA? 2. Ya, 2. Buh 2 siap-siap. Okey. So, cikgu tak perlukan lah 5 tu sebab cikgu tahu dah. Cikgu bahagi dah. Okey, mana yang tak perlu padang. Serabut. OY, OA 34. Ini dibagi siap-siap dah dalam bentuk nisbah. So, kita tahulah OY tu 3. Mana OY? Oh, sini OY. OY ni 3. Ni 3 bahagian. OA 4 bahagian. OA lah 4 bahagian ni. OA. So YA berapa? Ni YA ni berapa ni? YA berapa? 1. Kalau OY. Ya, 1. Okay, boh 1 sini. Okay, so cikgu padang yang 4 yang cikgu tulis tadi tu. Okay. Okay. Untuk nisbah OYYA ni kita tahu panjang OA ni lah A. Kita tahu dah panjang OA lah vektor dia A. So kalau OY boleh cari tak vektor OY berapa? OY. OY 3 bahagian. Daripada berapa bahagian daripada OA ni? OA ni dia bahagi kepada 4 bahagian ni. 3 tambah 1, 4 bahagian. Okey. OA dibahagikan kepada 4 bahagian.
OY merangkumi 3 bahagian sahaja. Maksudnya OY ialah 3/4. Jadi cikgu nak tulis vektor-vektor dia ni. Jadi maksudnya OY ialah 3/4 A. Faham dah? OA ialah vektor A, OY ialah 3/4 dari sepanjang OA tu, itu vektor A. YA pula berapa? 1. YA berapa? Yes, 1 dari 4 bahagian vektor A. Alright. Tulis siap-siap sini, senang, kita betul boleh guna. Okay, now nak jawab. Cari yang berikut dalam sebutan A dan B. BA, mana BA? BA, oh BA ni ni, nampak kan BA. So, cikgu kata cara kerja dia macam mana? Kena tulis laluan kita lalu. BA sama dengan, okay, BA cikgu nak lalu BOOA lah kan? BOOA. Okay, BO tambah OA. Okay. BO berapa? Okay, BO arah bertentangan dengan OB. OB vektor dia B. So kalau arah bertentangan dia ialah negatif B. Both negatif B. Tambah OA. OA kita tahu tadi A kan? Ni OA ialah A ni. Tulis. OA ni ialah A. So tambah A. Selesailah. Tu nombor 1. Okay, tengok nombor 2. Nombor 2 BX. Okay, kalau BX kita akan ambil laluan BX kat sini sahaja. So cikgu nak lalu, okay, BX ni kita nampak dia ialah 3 bahagian dari 5 bahagian. BA kita ada dah nilai ni. Kita ada dah nilai BA, negatif B tambah A. Maksudnya untuk yang ni kita ada dah vektor dia ialah negatif B tambah A. So kalau BX ni ialah 3 per berapa? 5. Ya, 3/5. 3 bahagian dari 5 bahagian vektor negatif B tambah A. Kadang tu kita tak perlu buat laluan juga sebab kadang tu ada jawapan yang kita dah buat pada soalan nombor 1, kita boleh guna balik. Okey, so biarlah macam ni. Okey, yang ketiga, OX. OX. Mana OX? OX straight macam ni. So sama ada kita boleh lalu OBBX ataupun kita boleh lalu OAAX. Tapi cikgu nak lalu OBBX sebab OB ada dah. BX pun cikgu nak guna jawapan ni sekejap lagi. Tak perlu nak buang masa cari hotline pula kan. So OX cikgu nak lalu OBBX. Cikgu tulis lah. OB tambah BX. OB. Ni vektor B. Kita pun dah ikut arah dia yang sama. So guna B tambah BX. Cikgu nak guna jawapan ni sahaja. Okay, iaitu 3/5 negatif B tambah A. Okay. Yang ni kita kena selesaikan dah sebab ada 2 B sini. 1, 2. Maksudnya dia boleh buat operasi kat sini. Okay, so selesaikan ni. B ni dikira 1 lah. 1 ni tolak dengan 3/5B. Kenapa tolak? Sebab tambah, tolak jadi tolak. So dia akan dapat 2/5B. Ni akan dapat 3/5 ni. Ni kembang macam biasa. Kalau ada kurungan, kembang seperti biasa. Okay, itu ialah OX. Okay, now BY. Okay, BY. Okay, tengok mana kedudukan BY. Okay, BY sini. BY ni ke bawah ni. Jadi cikgu nak lalu BOOY nah. Cikgu nak lalu BOOY. So cikgu tulis working cikgu. Cikgu nak lalu BO tambah OY. Okay. BO berapa? BO cikgu berlawanan arah dengan vektor B. So cikgu letak negatif B tambah OY kan kita kira dah tadi. 3/4A. 3/4A. Settle yang 4. Okay. Now yang B. Diberi OP ialah lambda OX dan BP ialah micro BY. Ungkapkan OP dalam sebutan lambda A,
dan B. Okay. So, lambda ni dia ada dekat persamaan yang pertama. Dia tak ada dekat persamaan yang kedua. So, kita fokus dekat persamaan pertama sahaja. Okay. Persamaan pertama dia kata OP sama dengan lambda OX. Okay, cikgu tulis. Dia kata OP sama dengan lambda ni OX. Okay. OX kita ada jawapan OX kita kat atas ni iaitu 2/5B tambah 3/5A. Ganti masuk dekat sini kat vektor OX. So keadaan dia akan jadi lambda kurungan 2/5B tambah 3/5A. Okay. Kita expand dia akan jadi 2/5 lambda B tambah 3/5 lambda A. So inilah vektor OP dalam sebutan lambda, B dan A. Okay. Soalan yang kedua, dia nak kita ungkapkan OP. Tapi kita nak dalam sebutan mikro, A dan B. Okay. OP mana OP? OP di sini. Tapi kita nak melibatkan persamaan ni. Sebab persamaan ni ada mikro. Jadi, kita kena lalu laluan BP. Sebab BP sama dengan mikro BY. So, nak pergi OP, kalau nak melibatkan laluan BP, dia akan jadi, okay, dia nak OP kat sini. Kita nak melibatkan laluan BP, maksudnya kita kena lalu OB tambah BP. So kita akan melibatkan laluan BP itulah untuk cari OP. So ni laluan yang kita akan fokus. Jadi dia akan jadi OP. Yang ni soalan yang B2. Okay, ni B1. B2. OP, mana laluan tadi? OP sama dengan cikgu lalu OB BP. Tulis. OB tambah BP. Okey. OB berapa? OB ialah B. Okey, OB. Tambah BP berapa? BP ambil dekat soalan sebab kita nak adakan mikro ni. So BP ialah sama dengan mikro BY. Jadi kita buh mikro tu. Mikro BY. Nampak dah mikro dekat situ. So now BY. BY ni kita ada dah cari dah. Ada dah ni kat soalan 4. BY ni. Jadi masukkan negatif B tambah 3/4A ke dalam BY ni sahaja. So B tambah mikro BY kita negatif B tambah 3/4A. Okey, kena ada yang perlu selesaikan kan? Kena kembang. Okey. Jadi yang ni dia jadi B tambah tolak mikro B tambah 3/4 mikro A. Okey. Nak tinggal macam ni pun tak apa. Nak faktor pun tak apa. Kalau faktor maksudnya kita akan keluarkan B lah kan. Tapi vektor ni selalunya dia duduk belakang tau. Maksudnya kita takkan susun lah macam B kat depan, 1 tolak mikro. Dia cara macam ni. Okay, vektor dia selalunya B ni dia duduk di belakang. Tambah 3/4 mikro A. Itulah sebutan OP dalam sebutan mikro B dan A. Okay. Soalan yang terakhir. Seterusnya cari nilai. Cari pula apakah lambda, apakah mikro. Jadi bila kita tengok B pertama kita cari OP dalam sebutan lambda dan AB. Soalan kedua pun OP tapi dalam sebutan mikro dan AB. Jadi dua-dua ni OP. Bila dua-dua ni OP kita boleh samakan mereka. Kita ambil tu duduk sebelah-sebelah. Okay, soalan C ya. Dia akan jadi 2/5 lambda B. Yang ni saya akan ambil daripada OP yang pertama ni Okay, tambah
3/5 lambda A. Samakan dengan OP yang kedua, yang mikro tu. 1 tolak mikro B, dah tinggal ni. Tambah 3/4 mikro A. Okey, dia nak cari apa? Nak cari lambda dengan mikro. Okey. Jadi bila kita buat perbandingan dua, kamu kena ingat bahawa maksud dia pemalar di hadapan setiap vektor dengan nilai dia sama. Maksud cikgu, okey, kalaulah vektor B ni belah kiri dia ada 2/5 pi, maka vektor B yang belah kanan 1 tolak mikro dia akan sama. So kita samakan je lah. Samakan. Okay, 2/5 lambda pi dah sama dengan 1 tolak mikro. Okey. Sebutan pertama. Sebutan yang kedua ni untuk vektor B. Kalau A, cikgu akan ambil yang A ni dah 3/5 lambda dengan 3/4 mikro. Kita samakan. Okey. 3/5 lambda sama dengan 3/4 mikro. Okey. So ada dua persamaan. Dua-dua persamaan ada dua pemboleh ubah yang kita nak cari. So kaedah dia ialah persamaan serentak. Jadi ni ialah persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Okey, jadi melalui persamaan kedua ni cikgu cari lambda. Cara dia 3/5 yang duduk depan lambda ni pindah ke kanan jadi bahagilah. So dia jadi 3/4 bahagi dengan 3/5 tu dia akan dapat 5/4 mikro. Okey. Kemudian lambda ni cikgu masukkan balik ke dalam persamaan pertama ni. Dia akan jadi 2/5 lambda kita ialah 5/4 mikro sama dengan 1 tolak mikro. Okey. Kamu selesaikan ni. Selesaikan kamu akan dapat mikro kamu. Okey, nanti buat ni. Working buat dalam buku sendiri ni. Mikro dapat 2/3. Okey. So lambda tu baru mikro, lambda masukkan balik dalam persamaan ni. So lambda ialah 5/4 darab 2/3. So lambda akan dapat 5/6. Okey setakat tu? Okey cikgu.